Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. Jadi aku dah melakukan perubahan yang baru. Aku dah ambil vaksin. Aku dah ada new hairstyle. Jadi aku harapnya aku akan terus konsisten untuk buat konten-konten menarik mengenai kerajaan kita sekarang, politik sekarang. Okay? Aku fikir macam setelah Parlimen ditutup, jadi aku buat inisiatif lain untuk cari benda-benda yang hangat tentang kerajaan sekarang. Okay, tapi aku rasa selesa macam ni lah. Okay, terlebih dahulu aku nak cerita tentang isu yang sekarang ada, iaitu vaksin. Kenapa wujudnya golongan-golongan anti-vaksin yang aku nampak secara teori ataupun secara pemikiran luar batasan yang aku boleh fikir. Okay. Dua sebab kenapa golongan vaksin ni boleh wujud. Okay. Yang pertama adalah vaksin tu sendiri belum lagi diuji dan diukur tahap keberkesanannya. Ini perspektif akulah, sebab kajian yang dibuat oleh negara-negara luar ni banyak ditulis, banyak disebarkan dekat artikel, dekat Facebook, dekat social media, kat Google pun, semua tempat ada. Jadi diorang rasa ragu-ragu dan tak yakin sebab ini adalah virus, orang kata tu virus baru, dan ini adalah dia punya langkah pencegahan. Diorang buat R&D and then keluarkanlah vaksin yang pelbagai nama ni lah. Ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada macam-macam lagi lah. Tapi disebabkan oleh pelbagai vaksin yang dikeluarkan ni, jadi tahap keberkesanannya pun berbeza, and daripada pengeluar-pengeluar yang daripada negara yang berbeza lah. Daripada China ada, kita ada daripada Amerika Syarikat. Jadi yang aku peliknya sekarang ni, keberkesanan mereka diuji tu berbeza-beza. Ada negara yang dapat contoh aku bagi, ada beberapa negara yang dapat vaksin yang sama, tapi bila diuji keberkesanannya berbeza. Ada yang 90%, ada yang 50%, ada yang 90%. Jadi ringkasnya sekarang ni, untuk kita faham yang sebenarnya vaksin ni mampu mengurangkan kadar jangkitan COVID apabila ia melebihi 50% tahap keberkesanannya seperti yang ditetapkan oleh WHO. Simple, tak ada masalah. Memang kebanyakannya vaksin-vaksin ni semua setelah diuji keberkesanannya tak sampai pun 90%, dan tak ada yang lebih kurang 60%, 70%, kan? Jadi simpelnya sekarang ni, vaksin bukanlah penawar, cuma dia adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan kita kalau terkena jangkitan. Kalau kita ada vaksin, kemungkinan untuk kita berada di tahap yang keempat dan kelima itu lebih rendah kalau kita tak ada vaksin. Jadi itulah antara sebab yang pertama kenapa golongan anti vaksin ni keluar ataupun timbul. So itu sekadar teori. Okay. Yang kedua adalah disebabkan jaminan kerajaan terhadap orang-orang yang ada side effect yang teruk. Contoh macam kecacatan kekal, sampai perlu dapatkan rawatan dekat hospital. Ada yang sampai kematian. Bila ambil vaksin dah cukup 2 dos lengkap, tapi bila cek balik lepas 2 minggu, katanya ada masalah paru-paru, ada masalah darah, ada masalah kolesterol darah tinggi dan sebagainya, kan? Jadi sebab itulah wujudnya golongan macam ni. Diorang tak nak ambil vaksin sebabnya kerajaan macam lepas tangan bila ada apa-apa berlaku yang serius terhadap individu berkenaan setelah mengambil vaksin. So sebenarnya bila aku baca balik, ya mungkin sebab ni kot. Tapi bila aku check balik, research balik, rupanya kerajaan dah buat satu inisiatif di mana bantuan kewangan khas akan diberikan kepada individu yang mengalami kesan sampingan serius akibat pengambilan vaksin COVID-19. Itu menteri sendiri dan cakap lah. Ya, dia menteri kan. So dia kena jalankan lah tanggungjawab dia untuk yakinkan dekat rakyat sendiri untuk mengambil vaksin. Jangan risau, sebenarnya ada, tapi
Ya, benda ni makan prosedur, makan masa. Dia orang panggil tu, yang aku belajar, kerana birokrasi. Okay, kau kena buat aduan, kau kena buat report, isi borang ni, minta sign dan sebagainya. Sehingga kan dia menawarkan bantuan khas sehingga RM500,000. Wow, untuk sesiapa saja yang ada masalah setelah mengambil vaksin lah yang disediakan oleh kerajaan. Ya, bagi aku mungkin kadang-kadang kerajaan pun tak nak ambil risiko yang tinggi untuk bagi bantuan ni sebenarnya. Sebabnya dia dah berbelanja lebih daripada bilion untuk pembelian vaksin, sedangkan untuk menaik taraf ataupun untuk wujudkan sistem pendaftaran vaksin pun memakan kos hingga lebih daripada 1 juta. Macam sistem saja kan. Okay. So itu sajalah aku punya perkongsian yang aku nak cerita. Tapi aku ada satu bonus yang aku nak kongsi dekat korang semua yang menantikan video ni sampai habis. Okay. Yang mana putusan pada petang tadi sangat menarik ya. Aku dapat dengar sekejap je. Pada pukul 6 dia kata putusan tu, dia kata benda paling mudah, pilihan paling mudah adalah dengan Perdana Menteri kita meletakkan jawatan. Cumanya, katanya, okay, setakat ini apabila dia meletakkan jawatan yang mana kuasa penuh diletakkan di tangan ataupun diletakkan di atas kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong kita untuk melantik Perdana Menteri yang baru. Tetapi setelah dia buat kira-kira, setakat ini menurut perlembagaan lah kan, Perdana Menteri yang baru perlu mendapatkan majoriti sokongan di kalangan ahli Dewan Rakyat untuk melantik Perdana Menteri yang baru. Dan setakat ini belum lagi ada mana-mana ahli parlimen dalam Dewan Rakyat mendapat majoriti sokongan sebanyak ataupun mendapatkan sokongan yang banyak selain daripada beliau sendiri. Jadi itu sajalah update yang terkini mengenai desakan ataupun provokasi yang dibuat oleh rakyat sendiri, malah pihak pembangkang sendiri, malah pihak ada segelintir pihak kerajaan juga yang minta untuk beliau meletakkan jawatan. Jadi itulah sahaja update yang terkini mengenai status jawatan Perdana Menteri kita. Dan itulah kenyataan yang terpaksa kita telan. Jadi kita tunggulah untuk tempoh lebih kurang 1 tahun setengah saja lagi untuk beliau terus menerajui kita sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. That's all for tonight. I'll see you soon. Bye-bye.